Okey, perkembangan seterusnya setiap tahun Amazon Web Services menganjurkan persidangan reInvent yang mengumpulkan pakar dalam bidang teknologi awan dan tahun ini tumpuan terarah kepada generative AI. Editor Najib Aruf turut sertai persidangan yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Syarikat. Kita teruskan bersama dengan Najib. Terima kasih kepada rakan tugas di studio saya kini berada di Las Vegas untuk Amazon Web Service reInvent, satu bentuk konferensi dianjurkan oleh Amazon sendiri saban tahun mengumpulkan pakar dan juga wartawan seluruh dunia untuk membawakan perkembangan terkini dari segi teknologi awan dan juga perkara lain berkaitan teknologi termasuk AI juga. Dan kalau kita lihat tahun ini juga sudah pasti ia kembali ke Las Vegas dan pelbagai perkara dianjurkan, dan saya ingin membawakan kepada anda untuk penonton Niaga Awan pada jam ini untuk memahami terlebih dahulu teknologi awan tersebut. Dan sudah pasti pertama sekali untuk penonton Niaga Awan sendiri untuk memahami teknologi awan tersebut, pelbagai perkara yang kita lihat berlaku di Malaysia dari segi adaptasinya. Contohnya untuk memahami terlebih dahulu bila cloud migration disebutkan ataupun perpindahan awan ini disebutkan, banyak syarikat kita belajar dari pandemik adalah berpindah kepada menggunakan cloud computing ataupun cloud server ini sendiri. Apa itu cloud migration? Cloud migration adalah merupakan satu proses kita melihat untuk memindahkan segala aplikasi, sistem dan juga data daripada dimiliki ataupun disimpan di premise, di server premise sendiri kepada service provider server itu sendiri. Dan biasanya ini melibatkan juga kepada permodenan existing ataupun aplikasi sedia ada cloud kita dan juga membangunkan aplikasi yang lebih cloud native yang terbaharu sebagai contoh, dan juga memindahkan dan juga mengubah transforming architecture dan juga infrastruktur di dalam syarikat kita sendiri. Dan juga sudah pasti goalnya, sasarannya adalah untuk melihat kepada bagaimana teknologi dari segi model operasi ini dapat dibangunkan dan budaya itu dapat diterapkan di kalangan pekerja dan juga syarikat itu sendiri. Dan kalau kita melihat memodernkan proses ini dan juga menaik taraf sistem ini sendiri, ada cabarannya itu sendiri. Dan sudah pasti Amazon adalah antara provider penyedia yang menyediakan solution yang pelbagai, dan juga ada juga syarikat-syarikat lain juga menyediakan perkara tersebut. Dan sudah pasti saya di sini selama beberapa hari akan melihat perkara ini, dan kita akan berbual beberapa orang pakar yang sudah pasti adalah dari wakil Amazon sendiri untuk melihat kepada perkara tersebut. Yang pertama sekali saya akan bertemu dengan Ben Schreiner, iaitu Head Business Innovation and GTM for US Commercial Sales AWS, dan juga saya insyaAllah akan bertemu juga dengan Claire Gribin, iaitu Head of Worldwide SMB segment AWS. SMB ini adalah Small Medium Business, which is sangat penting untuk kita bercakap pada ketika ini, kerana small medium ini atau syarikat kecil dan sederhana ini, kalau di Malaysia kita panggil PMKS lah ya, perusahaan mikro kecil dan sederhana ini adalah tulang belakang dalam ekonomi kita di peringkat Malaysia sebagai contoh. Dan itu yang pentingnya untuk saya bertemu kedua-dua ini untuk membincangkan dan juga mencari apakah sebenarnya trend terkini di kalangan MSME kita di peringkat global sendiri. Dan saya juga akan bertemu insyaAllah dengan Uwim Ukpong, iaitu merupakan Vice President Global Services at Amazon Web Services, dan juga beliau akan membincangkan tentang bagaimana soal training, professional services dan juga commercial and public dan juga customer support dan juga security. Itu juga paling penting sekali untuk kita lihat. Dan pada masa sama saya juga insyaAllah akan bertemu dengan seorang lagi bernama Sanjay Punan, iaitu CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Cohesity. Kita akan bercakap soal cyber threats. Dan sudah pasti ini adalah aspek-aspek yang penting untuk kita bincangkan apabila kita bercakap tentang teknologi perpindahan teknologi awan dan sebagainya. Baik, kalau kita melihat juga sebenarnya beberapa perkara yang untuk kita melihat trendnya di peringkat Malaysia sebagai contoh. Kalau kita melihat trend di peringkat Malaysia, ada kajian yang menunjukkan bahawa kita sudah pun mencapai tahap yang amat membanggakan dari segi untuk mengambil alih dan juga adaptasinya, adoption rate itu sendiri di peringkat Malaysia. Sudah pasti ini juga akan mempamerkan tahap kesediaan kita dan juga tahap adoption rate kita pada ketika ini. Baik, kalau kita melihat cloud services meningkat ketika waktu pandemik di Malaysia ini, dan juga tapi kalau dibandingkan di peringkat global nilainya adalah 2.4 trilion dolar. Tapi Malaysia hanya sebahagian kecil saja yang menyumbang kepada adoption tersebut. Dan juga tetapi di peringkat kerajaan dari segi dasar sebagai contoh telah pun memberikan satu bentuk anjakan dan juga sokongan kepada sektor ini. Sebagai contoh, pada Februari 2021 kerajaan telah pun meluluskan untuk pembinaan pusat data AWS, Google Cloud dan juga Microsoft Azure, dan juga TM sendiri untuk syarikat kita. Dan ini semua di bawah blueprint ataupun Malaysia Digital Economy Blueprint. Dan juga ada satu kajian yang ingin saya bentangkan ataupun saya bawakan dalam cross pada kali ini. Kajian ini berkait daripada
daripada Forrester yang bertajuk The State of Cloud in Malaysia 2023, 65% of Malaysian enterprise cloud decision makers are using at least 2 cloud deployment model. Satu syarikat Malaysia ini 65% yang dikaji itu mengatakan bahawa mereka menggunakan sekurang-kurangnya penyelesaian awan 2 jenis. Ini tidak surprise lah, mereka ada option, dan juga ada juga yang menggunakan secara hybrid, bermaksud separuh sistem mereka digunakan cloud di server di luar, dan separuh lagi adalah dalam keadaan masih lagi tradisional di peringkat dalaman, dan juga 84% juga menggunakan public cloud. Ini juga sangat penting untuk dibincangkan kerana dari segi kos dan sebagainya ada perbezaan di situ. Dan juga on average, sebagai contoh, kajian ini juga menunjukkan bahawa Malaysian enterprise cloud decision makers mereka sudah memindahkan 48% aplikasi portfolio mereka kepada cloud sebagai contoh. Dan di sebalik peningkatan ini di peringkat Malaysia masih lagi ada cabaran sebagai contoh, kerana di peringkat Malaysia ini kalau kita bercakap penggunaan yang besar adalah setakat ini di Malaysia adalah Alibaba yang paling besar, bukan syarikat Malaysia, tapi menggunakan secara besar di Malaysia sebagai contoh. Dan juga komitmen syarikat luar untuk menunjukkan kesediaan mereka melabur di Malaysia juga memberikan gambaran tahap celik dan juga adaptasi kita. Sebagai contoh, Microsoft Asia mengumumkan $1 bilion pelaburan dan juga perancangan untuk menempatkan cloud mereka di region ini, dan Kuala Lumpur antara lokasi yang diberikan tumpuan, dan juga AWS, Google Cloud, Telekom Malaysia juga merancang untuk memindahkan pusat data mereka di Malaysia sudah pasti. Dan kita melihat juga AWS sendiri mahu melabur sekitar $6 bilion di Malaysia menjelang 2037 untuk tempoh panjang. Dan sudah pasti bercakap soal perkara ini tidak lari dari bercakap soal security, dan juga security ini adalah satu perkara yang terus menjadi concern dan juga kegusaran dan juga dibincangkan. Namun kalau kita memahami benefit dan juga kelebihannya untuk peralihan kepada cloud ini, sudah pasti ini juga menjamin keselamatan kepada PMKS tersebut. Dan juga cloud adoption di Malaysia ini, walaupun pada peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya, ia sebenarnya banyak disumbang dan juga dibantu. Yang kita perlu iktiraf adalah MDEC banyak membantu dari segi perkara tersebut. Ini juga ditulis oleh kebanyakan pakar-pakar. Okey, ini baru hari pertama pembukaan untuk reInvent sendiri, dan juga sudah pasti ramai yang saya cuba temui. InsyaAllah kita akan melihat kepada perkembangan terkini supaya kita dapat faham apakah realiti cloud migration dan juga apa yang boleh kita pelajari di peringkat Malaysia. Dan perpindahan ini amat penting supaya pada satu hari nanti ia akan meningkatkan taraf untuk perniagaan kita dan juga ekonomi kita secara keseluruhannya. Okey, itu sahaja laporan dari Las Vegas untuk jam ini. InsyaAllah akan episod ataupun hari-hari akan datang ada banyak lagi laporan yang saya bawakan. Najib Aruf, Las Vegas untuk Astro One.